Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita akan membicarakan pada pagi ini tajuk yang ke-19, iaitu al-yaqin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Maka telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Beliau memulakan dengan pembacaan ayat Al-Quran. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan telah berkata, janganlah engkau berusaha menyenangkan hati sesiapa pun dengan cara membuat murka Allah. Jangan berterima kasih pada sesiapa pun atas anugerah Allah Ta'ala. Dan jangan mencari-cari kesalahan siapa pun atas anugerah yang tidak diberikan Allah Ta'ala kepadamu. Sebab rezeki Allah tidaklah dibawakan kepadamu oleh kerakusan orang yang rakus. Tidak pula boleh ditolak darimu oleh kebencian orang yang membenci. Dan keadilannya, Allah Ta'ala telah menempatkan ketenangan dan kesenangan hati dalam rasa puas dan yakin, yakni redha dan yakin, dan menempatkan penderitaan serta kesedihan itu dalam buruk sangka dan marah. Abu Abdullah Al-Antaki menyatakan, keuntungan terkecil dari yakin adalah bahawa manakala ia memasuki hati, maka ia memenuhinya dengan cahaya yang mengusir setiap keraguan dari dalamnya. Dan dengan yakin hati menjadi penuh dengan rasa syukur dan takwa kepada Allah. Ja'far Al-Haddad menuturkan, Abu Turab An-Naqshabi melihatku ketika aku sedang berada di padang pasir, duduk dekat sebuah mata air. Aku sudah 16 hari lamanya tidak makan atau minum. Dia bertanya kepadaku, mengapa kau duduk di sini? Aku menjawab, aku terombang-ambing di antara pengetahuan, ilmu dan yakin, menunggu mana yang akan menang agar aku boleh bertindak sesuai dengannya. Jika pengetahuan menguasai diriku, aku akan minum. Jika keyakinan yang menang, aku akan terus berjalan. Dia berkata kepadaku, darjat yang tinggi sedang menunggumu. Abu Usman Al-Hiri menjelaskan, keyakinan adalah tidak adanya perkiraan terhadap hari esok. Sahal bin Abdullah menjelaskan, keyakinan datang dari kelimpahan iman dan realisasi batin. Saya juga mengatakan keyakinan adalah cabang iman dan hanya berada di bawah tasdik, penegasan kebenaran iman. Salah seorang sufi mengatakan, keyakinan adalah pengetahuan yang dipercayakan kepada hati untuk dijaga. Orang yang mengucapkan perkataan ini menunjukkan bahawa keyakinan bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan usaha, melainkan suatu anugerah. Muslimin dan muslimat yang sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita nak bicara satu sifat namanya yakin. Dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala menjelaskan makna yakin. Allah menyebut sifat-sifat orang beriman ialah yakin.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ حُكْمًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Apatah lagi, apakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin. Dan Allah Ta'ala juga menyebut tentang sifat orang-orang beriman dalam surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. Bila Allah menyatakan wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka ialah orang yang yakin dengan akhirat. Bila para ulama menyatakan as-sabru nisful iman wal yaqinun imanu kulluh, sabar sebahagian daripada iman, tetapi yakin itu ialah seluruh iman. Bila kita menyebut perkataan yakin, iaitu seorang begitu percaya terhadap sesuatu perkara, maka kita sebut yakin. Dia amat percaya pada suatu perkara. Kalau kita katakan, apakah kita yakin bahawa yang kita niagakan ini akan untung? Dengan ilmu dia, dengan pencerapan dia, dia kata, ya saya yakin niaga ni boleh untung. Sebab produk ni dia kehendaki. Ada peminat, maka yakin. Tuan-tuan, manusia hidup dengan keyakinan dia. Kalau kita tak yakin, maka kita akan gundah gelana. Seorang yang memasak di dapur, dia yakin dia boleh masak. Seorang yang naik kereta, dia yakin dia boleh memandu kereta dengan baik. Seorang yang pergi ke satu tempat, nak pergi ke Kuala Lumpur, yang jalannya bercabang-cabang, tapi dia yakin boleh. Keyakinannya berdasarkan pada Waze. Boleh Waze ada. Maka dengan yakin kita boleh bergerak. Dengan yakin kita boleh bertindak. Maka dengan yakin juga kita bermuamalah dengan seseorang. Saya yakin dia orang baik, saya nak kawan dengan dia. Dan dengan yakin juga kita membina rumah tangga. Kenapa pilih perempuan ini? Saya yakin dia perempuan yang baik, maka saya mengahwininya. Saya yakin dia suami yang baik, maka saya menerima lamarannya. Maka hidup kita dengan keyakinan kita tenang. Sebab itu ulama mendefinisikan yakin itu ialah at-tuma'ninah, tenang, warahah dan rehat. Bila kita tetapkan pekerja-pekerja kita dalam syarikat kita, kita yakin pada mereka, maka kita pun tenang, boleh tidur dan sebagainya. Bila kita berguru dengan seorang ulama yang kita yakin ilmunya, maka kita tenang dengan setiap pemberitahuannya, setiap fatwanya, setiap penjelasannya, kerana kita yakin. Tapi bila datang saja penyakit syak, maka kita mula tidak menentu. Syak, ada syak yang baik, ada syak yang tidak baik. Ada syak yang memerlukan rawatan dan memerlukan satu penjernihan supaya hilangnya syak. Baik, ini secara umum tentang yakin. Bila Nabi SAW menyatakan ada dua sifat yang perlu dimohon oleh orang beriman, iaitu yakin dan mu'afat. Yakin menyelamatkan kita daripada akibat akhirat. Mu'afat atau afiah menyelamatkan kita daripada perkara-perkara duniawi. Sebab itu kita minta afiat. Jangan ada benda-benda duniawi yang mengganggu kita. Kesihatan, harta benda, anak-anak. Dan kita minta yakin sesuatu yang akan menjadikan kita bahagia akhirat kelak. Seorang yang tak yakin adanya Allah, tidak yakin syurga, tidak yakin neraka, tidak yakin bahawa urusan ini ditadbir oleh Allah, maka dia mendapat akibat yang berat di hari akhirat kelak. Kerana itu kita diajar untuk meyakini dengan keyakinan yang sebenar. Bila Allah Ta'ala menyebut alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha aynal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maksudnya, manusia dilalaikan dengan mengumpul harta benda, pangkat, jawatan, mengumpul pengaruh dan kawan, sehinggalah bila datang waktu kematian mereka. Kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun, kamu akan tahu yang sebenarnya.
thumma kalla, kemudian jangan begitu. Kamu akan mengetahui apa yang sebenarnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kamu ada ilmu yang sebenar, kamu pasti akan melihat neraka jahim akibat kesudahan orang yang dilalaikan mengumpulkan kekayaan, harta benda, pangkat, kawan-kawan. Kemudian kamu pasti akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri secara yakin. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut ilmu yaqin dan juga ainul yaqin. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ada 3 maratib yaqin. Bermula daripada ilmu yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin. Ilmu yakin dan dengan ilmu yang menyebabkan dia mendapat keyakinan. Ainul yaqin dengan mata penglihatan menjadikan dia mendapat keyakinan. Haqqul yaqin dengan gabungan ilmu dan penglihatannya menjadikan dia yakin. Umpama tuan-tuan, kita tahu air laut tu masing. Tahu. Pernah ke laut? Tak pernah. Tapi tahu air laut tu masing. Sehingga seorang tadi mula pergi ke pantai. Dan dia melihat pantai, melihat laut. Maka dia makin yakin masing, tengok warna macam masing. Dan seorang terjun ke laut, mandi, bukan merasakan airnya, maka dia ialah haqqul yaqin. Benar-benar berada pada keyakinan yang memuncak. Kalau seorang berkata kepadanya air laut tu tawar, dia akan gaduh. Tak, masing. Walaupun orang tu bergelar profesor. Datang seorang profesor, kami dah buat kajian air laut sebenarnya tawar. Kita kata tak, masing. Tak ada sesuatu pun yang boleh menggoyangkannya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Islam ialah agama yakin. Islam bawa keyakinan. Membentuk pada penganutnya yakin. Kerana itu, orang Islam sanggup mati mempertahankan keyakinan. Bilal bin Rabah pertahankan keyakinan. Ammar, Sumayyah, dan semua sahabat-sahabat yang meninggalkan kota Mekah kerana mempertahankan keyakinan. Bila seorang sampai ke tahap keyakinan, maka dia sanggup hilang segala-galanya. Demi mempertahankan keyakinan. Dan keyakinan paling tinggi ialah keyakinan pada Allah. Sebagai pencipta, sebagai Tuhan yang menguruskan tempat kembali semua makhluk. Dan keyakinan yang seterusnya ialah tentang rezeki. Ia urusan Allah. Pasti datang pada kita. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa rabbis sama'i wal ard innahu lahaq mislama annakum tantiqun. Kata Allah, dan di langit itu ada rezeki kamu. Maknanya ketentuan rezeki kamu. Dan demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya ia perkara yang sebenar. Innahu lahaq, benda yang benar, benda yang yakin. Mislama annakum tantiqun, sebagaimana kamu bercakap. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Rezeki suatu benda yang akan tetap kepada semua makhluk. Yakinlah. Sebab itu pengarang kita bawa kepada kita satu hadis. La tardayanna ahadan bi sakhatillahi ta'ala wa la tahmadanna ahadan ala fadlillahi azza wa jalla wa la tazummanna ahadan ala ma lam yu'tika Allah fa inna rizqallaha la yasuquhu ilayka hirsun haris wa la yarudduhu karahata karih wa inna Allah ta'ala bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-rawha wal farah fi ar-ridha wal yaqin wa ja'ala al-hamma wal hazan fi syakki was sakhat. Ini riwayat Tabrani. Maksudnya, jangan kamu cuba redakan orang dengan cara mendapat kemurkaan Allah. Jangan ambil hati orang pada perkara yang boleh menyebabkan Allah murka kat kita. Ya, memanglah kita tuan-tuan nak jaga hati orang. Tapi kalau perkara tu Allah murka, jangan. Berpadalah. Jangan kita puji orang atas kurnia Allah Ta'ala pada kita. Tu tuan-tuan, kita nak terima kasih pada orang tolong, bantu. Tapi jangan lupa, semua kurnia ini Allah. Maka biarlah hak kepujian itu kepada Allah. Dan janganlah kita merasa bimbang tentang rezeki kita.
Kerana rezeki kita tuan-tuan sekalian, bila kata Nabi SAW, bukan jadi banyak sebab kita tamak. Bukan juga jadi kekurangan sebab ada orang benci kat kita dan nak sekat rezeki kita. Tidak, rezeki ialah didatang secukupnya sebagaimana Allah takdirkan. Sebab itu Allah Ta'ala itu dengan adilnya, dengan sikap saksamanya, menjadikan ar-raw wal farah. Ar-raw wal farah, merasa puas dan yakin. Merasa puas dan juga gembira pada dua sifat, redha dan yakin. Allah jadikan tuan-tuan dengan keadilannya, kalau kita ada dua sifat ini, iaitu redha dan yakin, maka kita akan jadi gembira. Kita akan jadi kuat. Tapi kita akan bersedih dan berduka cita kalau kita ada sifat syak dan sifat benci. Bila kita sebut tentang syak dan sakat, maknanya kita tak yakin rezeki kita ada esok, maka kita syak. Bila syak tadi, kita pun jadi nak marah. Bila nampak, kerana manusia, bila dia rasa dia tak dapat bahagian dia akan marah. Siapa pun, kalau ada bahagian dia rasa dia tak dapat, dia nak marah. Dia lupa bahawa kemarahan itu boleh dihilangkan dengan yakin dia pada Allah. Tak apalah, rezeki saya itu tak ada. Seorang bila mana dipinang seorang perempuan, maka dia tolak, marah dia. Patutnya ditanamkan keyakinan jodoh dia ada. Walau bukan dengan perempuan ini, jodoh dia ada. Itu yang menjadikan dia tenang, tumakninah, gembira. Itu yang menjadikan dia tidak marah dan dia tidak berubah emosi dia. Maka penting tuan-tuan kita ada sifat yakin ini. Kerana dengan yakin menjadikan hidup kita gembira, hidup kita kuat. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan mereka itu pemimpin-pemimpin kerana mereka sabar dengan ujian kami. Sabar dalam menjalankan perintah kami. Adalah mereka itu ialah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Sebab itu saya katakan, kalau kita buka Al-Quran, Allah Ta'ala mengajar kita punya sifat yakin. Pertama, yakinlah pada Allah. Yakin pada Allah menjadikan kita hidup dengan kuat. Kita yakin Islam agama kemenangan. Maka itu menjadikan kita bangga dengan Islam. Kita kuat dengan Islam. Yakinlah dengan segala ibadat yang kita lakukan, kebaikannya untuk kita. Maka kerana itu kita mempertahankan ibadat ini. Yakinlah ajaran ini menjadikan kita orang yang cemerlang. Maka yakinlah. Dengan menjadi ragu-ragu, ia akan membinasakan kita dan menghilang cita-cita kita, menghalang cita-cita kita. Maka sifat yakin menjadikan dalam tindakan kita, kita akan rasa sesuatu yang cukup mulia. Macam saya katakan, kalau seorang peniaga, macam mana sanggup keluarkan modal besar? Sewa kedai sebulan 4,000, 5,000. Renovate pula kedai 50,000. Nak meniaga satu perkara, satu barang. Macam mana boleh dia sanggup keluarkan banyak duit? Kan dia yakin dia dapat keuntungan. Yakin. Yakin ini tuan-tuan anugerah Allah. Sebab itu kata ulama, yakin ni kalau masuk sikit dalam hati kita, dia akan mengeluarkan, menerangi hati kita dengan semua cahaya. Sikit. Yakin. Sama ada kita yakin dalam urusan paling tertinggi, akidah dengan Allah, atau yakin kita pada urusan-urusan duniawi. Sebab itu di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, kurniakan kepadaku keyakinan yang boleh meringankan musibah dunia. Kata dengan yakin ni, ringan musibah dunia. Umpama gini, kita sakit, kita yakin ada ubat dia, yakin, maka ringan musibah. Kita sakit, kita yakin sehari dua nanti sembuh lah, maka ringan musibah. Kita berniaga tak berapa untung, kita yakin hari ni tak untung, esok lusa untung lah tu. Bila kita tengok anak-anak kita tak bijak, tak cerdik, kita yakin sampai waktu anak-anak kita akan berjaya juga. Itu yang menjadikan musibah tu ringan. Seorang isteri tengok suami dia teruk perangai, ruduh perangai, tapi dia yakin satu hari nanti suami dia akan berubah. Sebab suami dia dah mula dengar kuliah walaupun tidur. Dia mula yakin.
Sebab suami dia telah menggerakkan langkahnya. Seorang suami, dia mula yakin bahawa walaupun isteri dia berperangai, tak berapa elok, dia yakin isterinya boleh jadi baik. Mungkin kerana faktor-faktor tekanan-tekanan, isteri jadi macam tu. Nanti bila dah penceng, baiklah dia tu. Nanti kalau dia penceng, cool lah dia. Maka dengan keyakinan kita hidup. Tuan-tuan, orang punya keyakinan yang banyak, dia sentiasa ceria, kuat. Dan dia boleh menceriakan orang lain sebab dia ada yakin. Tapi orang yang lemah, syak, hidup dalam keraguan, hatta sampai peringkat dia tak percaya diri dia sendiri. Sebab itu tuan-tuan, orang yang membunuh diri sebab dia tak ada sifat yakin. Dia syak dengan dirinya sendiri. Dia sendiri tak percaya diri dia. Syak. Tuan-tuan, orang yang suka berbalah, kan dia tidak ada keyakinan. Ada syak dalam dirinya. Orang yang tak mampu sabar, dia tak ada keyakinan. Ada syak dalam dirinya. Kita tuan-tuan diajar sabar, mengairkan. Mengairkan tak dapat. Orang yang syak, tak ada ikan. Sebesar-besar laut tu dia kata tak ada ikan. Dia jadi bodoh pula. Mana sebesar laut tak ada ikan? Berlambak ikan. Tapi dia yakin, hari ni bukan rezeki saya. Ikan memang banyak, bukan rezeki saya. Kelak akan datang rezeki saya. Tuan-tuan, ini menjadikan dia turun ke laut setiap hari. Kalau kita baik dengan orang ke laut. Saya duduk kawasan orang ke laut. Hari ni pergi tak ada ikan, esok tak ada ikan. Kadang saya tunggu pukul 3 pagi. Yang geng ke laut balik, kita pun bekerja nak pergi. Macam mana pakcik? Okey. Oh, hari ni tak berapa banyak ikan. Adalah sikit-sikit, alhamdulillah. Tuan-tuan, walaupun dia kata kurang-kurang ikan, dia tetap turun ke laut setiap hari. Setiap hari. Maknanya, Allah jadikan keyakinan dalam diri seorang menjadikan dia berterusan bekerja. Kita jadi cikgu. Mengajar budak. Tak faham-faham budak ni. Ya Allah, payahnya. Tapi kita yakin anak murid kita insya-Allah akan faham. Kerana itu kita kekal menjadi guru. Bersemangat mengajar. Oh, anak-anak murid kita, anak-anak didik kita akan baik. Saya jadi ustaz di sekolah. Ni nak suruh budak sembahyang. Mula-mula temuduga tanya. Berapa waktu sehari? Mula-mula saya mengajar di sekolah. Saya panggil anak murid saya seorang-seorang, saya tanya. Awak sembahyang berapa kali sehari? Semua saya tanya sekelas. 2 kelas. 8 kelas saya tanya semua. Ya, jawapannya kurang memberangsangkan. Tapi kita tahu itu tanggungjawab dan tugas kita. Maka kita pun mula mengajar. Ajar dia sembahyang. Solat. Beritahu kelebihan solat. Kita yakin, kita bawa satu benda yang kita yakin bahawa anak-anak buah kita boleh berubah. Akhirnya kita jumpa anak-anak murid kita di luar, rajin jaga solat jemaah, rajin ke masjid. Yang dahulu kita tahu dia tak solat. Tapi lihat, setiap orang dengan keyakinannya dia mengubah manusia. Dia mengubah dunia. Dia akan mengubah sikap-sikapnya. Sebab itu tuan-tuan, kita nak tanam yakin kita. Dengan keyakinan ini tuan-tuan sekalian, kita boleh mengubah diri kita yang pertama. Kemudian mengubah orang-orang yang dekat dengan kita. Dan kalau tuan-tuan tengok, orang-orang hebat, apa kelebihan dia? Bila dia bercakap, dia yakin. Pakar motivasi, pakar-pakar ekonomi, namanya pakar. Kelebihannya apa? Dia confident, yakin. Dia tak kata, saya rasa. Tak ada buah rasa. Tak boleh. Boleh, macam tu. Maka keyakinan ini perlu kita doakan pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kita keyakinan. Doa, Ya Allah, aku inginkan keyakinan. Yang saya dah sebut dalam hadis Rasulullah SAW ajar doa kita, minta wa minal yakin ma tuhawwinu bihi masaibad dunia. Ya Allah, kurniakan aku keyakinan yang meringankan kepadaku musibah-musibah dunia. Lepas tu saya sebut tentang orang yang sentiasa punya sifat keyakinan ini, mereka lah golongan yang mengubah manusia. Nabi SAW, waktu dia membawa Islam, ajak setiap kabilah memeluk Islam. Dan Nabi ketika berhijrah, Nabi berkata pada Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Bila Suraqah cuba mengejar Rasulullah, menghalang Rasulullah, Abu Bakar mula bimbang. Nabi kata, jangan bimbang, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Yakin Rasulullah bahawa Suraqah tak boleh buat apa-apa. Yang anehnya tuan-tuan, bila kuda Suraqah terpelusuk ke dalam tanah,
Dia diselubungi oleh asap. Dia mula rasa bimbang. Dan minta tolong dengan Nabi SAW. Nabi berkata kepadanya, Nabi ni sallallahu alaihi wasallam belum sampai lagi ke Madinah. Nabi kata, wahai Suraqah, bagaimana nanti kalau kamu dipakaikan gelang kebesaran Kisra dan mahkotanya? Gelang kebesaran Kisra, bagaimana nanti? Tuan-tuan, belum sampai ke Madinah, belum membentuk negara Madinah, Nabi sudah yakin Parsi akan jatuh. Bukan kalau kita membaca hadis-hadis kemenangan, mubasyirat, Rasulullah menyatakan bahawa kamu, wahai orang Islam, la taftahunnal Qastantiniyatu wal Rumiyah. La taftahunnal Qastantiniyatu wal Rumiyah. Kamu akan menjajah, kamu akan menakluki bandar Konstantinopel dan bandar Rom. Kata Rasulullah beritahu di Madinah. Sahabat kata, ya Rasulullah, ayul madinataini tuftahu awalan? Bandar yang mana satu yang kami tawan dulu? Al-Qastantiniyatu al-Rumiyah, Konstantinopel ataupun bandar Rom, ataupun Itali, Venice, Vatican. Jawab Nabi SAW, kamu akan lebih dahulu menguasai bandar Konstantinopel. Kemudian kamu nanti akan menguasai bandar Rom. Tuan-tuan para sahabat, dengan keyakinan yang tinggi yang Nabi beritahu, Nabi tidak berbohong. Kerana orang yang yakin tidak perlu berbohong. Tidak berhajat berbohong, kerana keyakinan menjadikan dia tidak perlu perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup dia. Akhirnya para sahabat berusaha menawang Konstantinopel. Akhirnya berjaya pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan hari ini Rasulullah janji bahawa Rom akan dibuka oleh orang Islam. Kita menuju ke arah sana hari ini. Konstantinopel akan kekal negara Islam selama-lamanya. Dan satu lagi tempat yang dijanjikan oleh Nabi SAW ialah bandar Rom, bandar Vatican. Orang Islam perlu bergerak ke sana atas keyakinan yang diberitahu oleh Nabi SAW. Nabi beritahu pada kita, tuan-tuan, yang jadikan kita menang lawan orang Yahudi. Kenapa? Kerana Nabi kita berkata sallallahu alaihi wasallam, kamu akan membunuh semua orang Yahudi. Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pokok. Batu dan pokok berkata, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, datang ke sini. Orang Yahudi bersembunyi di belakangku, datang sini bunuh. Ta'alau faqtul, datang bunuh dia. Keyakinan ini menyebabkan orang Islam tidak pernah putus asa lawan Yahudi, walau terkenal sebagai bangsa yang paling didokong oleh dunia. Amerika, China, Rusia, Perancis, Britain mendokong mereka. Tapi tuan-tuan, kita mendapat keyakinan dari Nabi SAW, orang Islam akan mengalahkan mereka semua. Tadi inilah yakin yang merupakan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada siapa dikehendaki. Inilah keyakinan yang ada pada Nabi dan Rasul dan kepada orang-orang yang telah diberikan kemuliaan ini. Sebab itu bila kita lihat keyakinan tentang yakin ini, menjadikan seorang, tuan-tuan, tidak bergantung pada sebab. Kita bagi kita sebab minum air hilang dahaga. Tak, saya yakin saya boleh hilang dahaga tanpa minum air. Kita, tuan-tuan, fikir dengan sebab macam ni baru dapat yang ni. Guna kabel lah Ustaz. Guna kabel senang sikit dapat projek, senang sikit dapat sekian. Tak, saya yakin yang beri ni Allah. Maka saya tak perlu guna kabel pun. Saya berjalan terus, saya dapat. Tuan-tuan, ramai mana orang yang dalam kehidupannya menggunakan segala kabel-kabel dari dalam laut sampai atas, akhirnya dia tak berjaya apa pun. Yakin kalau itu rezeki kita, dia akan datang. Saya buat usaha yang Allah Ta'ala suruh tanpa merendahkan diri saya. Maka keyakinan-keyakinan ini menjadikan seorang, tuan-tuan, akan terus hidup dengan bahagia, dengan kuat. Kerana itu bila disebut tentang keyakinan, sampai kita tak bimbang apa yang berlaku esok hari. Ini orang bila ada sifat ragu, Ustaz, saya fikir ni. Fikir apa? Nanti kalau saya pencing macam mana, Ustaz? Bila nak pencing? Lagi 20 tahun. Ya Allah. Kenapa syak memenuhi hatimu? Jangan fikir 20 tahun. Ustaz, sekarang gaji saya 5,000 sebulan. Bagus. Tapi saya fikir juga, Ustaz, esok-esok lah kalau barang naik, macam mana gaji 5,000? Dah naik belum? Belum. Kalau. Jangan berkalau-kalau untuk melukakan sifat yakin yang dah ada pada kita. Kita dah naik kereta ni. Habis nanti kalau jalan jeng, nanti kalau aksiden macam mana? Jangan jalan dia. Dia nak jalan-jalan je lah. Jangan
ada sesuatu yang boleh merosakkan keyakinan kita. Kita nak ke laut ni, nak ngai ikan. Lalu kata, kalau lah ikan jerung keluar, kalau tak ngai lah kita. Tak letak keyakinan, pergi je. Sebab itu kita diajar bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal padanya. Dah serah. Kenapa kita serah? Sebab kita tak tahu yang gaib. Kita tak tahu apa berlaku esok. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada. Tak ada seorang pun tahu apa yang berlaku esok hari. Tuan-tuan jalan je bismillah, jalan. Tak tahu saya nak pergi kamera Highland ni Ustaz. Tapi tak tahulah, takut nanti hotel penuh gini. Tak, awak nak pergi. Awak nak pergilah. Pergi je. Baca bismillah, tawakal tu Allah, pergi. Yakin adalah tempat tidur awak. Alhamdulillah dapat tempat tidur dalam bas. Cukup lah. Tidur dalam bas pun okey juga. Arti tuan-tuan, jangan kita bimbang esok, lusa, tulak, tungging, tubing. Jangan. Soalannya ialah, kalau rezeki kita insya-Allah jalan. Anak-anak saya tu saya duk fikir, nanti kahwin dengan siapa lah. Ni anak perempuan saya bimbangnya kalau dikahwin dengan orang Afrika ke. Kenapa pula? Ialah jauh lah. Nak naik kapal terbang ke Afrika. Gini masalah jodoh tu, biarlah. Nanti nampaklah jodoh dia sampai masa. Anak umur berapa? Baru kata 3 Sah. Ya Allah, jauh lagi. Yang duk fikir benda belum berlaku, kenapa? Biarlah dulu anak kita membesar, belajar. Akhirnya anak kita dapat jodoh sebelah rumah je. Tak sangka kita sebelah rumah jodoh dia. Kita duk ingat Afrika lah, Amerika lah. Jangan bimbang. Ustaz, saya duk fikir kalau bini saya mati, kalau isteri saya mati, Ustaz, macam mana ni saya fikir. Ni fikir isi mati tak? Semua orang akan mati. Bukan isi awak mati, awak pun mati. Awak patut bimbang yang awak mati, bukan bimbang orang lain mati. Bimbang kita tuan-tuan untuk jaga amalan kita yang tak seberapa banyak. Nak menjaga, nak minta ampun dosa kita yang banyak ni. Ni banyak orang bercakap tentang ketakutan akan datang kerana dalam dirinya penuh dengan syak. Tuan-tuan, kalau kita nak bersahabat, jangan bersahabat dengan orang yang menimbulkan ketakutan. Sebab orang ni ada syak dalam hati dia. Bersahabatlah dengan orang yang penuh keyakinan dalam hidup dia. Orang yang penuh keyakinan dalam hidupnya, insya-Allah. Orang ini luar biasa. Tuan-tuan duduk dengan dia, tuan-tuan akan rasa kekuatan, keberanian. Dan ini mukaddimah yakin, dan insya-Allah taala kita nak bercakap tentang keyakinan dalam ilmu kesufian. Tadi saya bercakap intro tuan, intro secara umum. Kenapa saya katakan kita ni hidup dengan keyakinan. Kita mulia dengan keyakinan, kita kuat dengan keyakinan. Dan saya dah sebut keyakinan tertinggi bila seorang itu yakin pada Allah. Luar biasa impak kesannya. Dan nanti kita akan ceritakan bagaimana keyakinan tersebut yang menjadikan seorang boleh hidup dalam apa pun musibah. Seorang boleh hidup dalam apa pun tekanan. Seorang itu boleh hidup dengan gembira di sebalik sekelilingnya, dikelilingi dengan pelbagai dugaan dan ujian. Maka kita nak bina keyakinan kita tuan-tuan, sebab seorang yang hidup dengan yakin dia sentiasa bersangka baik. Seorang hidup dengan yakin dia sentiasa punya semangat yang kuat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keyakinan dan afiat untuk kita menghadapi ujian-ujian hidup dunia dan akhirat. Dan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik yang berterusan untuk melakukan ketaatan dan istiqamah dalam segala perkara kebaikan yang Allah Ta'ala perintahkan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.